Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Bersua kita untuk kali yang kedua pada petang ini dengan subjek sirah tahun 5. Baik, sebelum kita mulakan pembacaan pada petang ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar semua anak-anak? Harap semua dalam keadaan sehat sejahtera dan sentiasa dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Baiklah, pada petang ini, Ustazah nak menyambung kembali subjek sirah untuk tajuk yang kedua. Tajuk yang pertama itu kita telah pun mempelajari tentang tajuk jenis-jenis jihad. Yang telah bermaklum, jihad terbagi kepada 5 dan baik. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu tajuk Perang Badar. Baik, peperangan di zaman Rasulullah SAW, iaitu antaranya Perang Badar. Perang Badar. Baik. Perang Badar ini adalah perang yang pertama yang diaturkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Apakah perincian yang terkandung dalam Perang Badar? Baik, lihat di slide ni. Baik, sebelum tu kalau kamu boleh buka buku teks daripada muka surat 9, 10, 11, 12 untuk kamu teliti cerita dalam Perang Badar ini. Baik, yang susah berikan di sini adalah poin-poin penting yang perlu kamu ingat dan untuk mudah kita fahami. Baik, okey. Di sini tertera iaitu tarikh. Bilakah tarikh berlakunya Perang Badar? Iaitu pada 17 Ramadan bersamaan 12 Januari 624 Masihi. Baik, itu adalah tarikh Perang Badar. Perang Badar ini berlaku setelah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, daripada Mekah ke Madinah. Ini adalah rentetan ataupun cerita daripada kamu tahun 4, insyaAllah, jika kamu masih ingat lagi bagaimana sejarah penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Baik, sekarang Nabi telah pun berada di Madinah. Baik, jadi tarikh perang ini berlaku ialah pada 17 Ramadan bersamaan 12 Januari 624 Masihi. Baik, apakah tujuan dilancarkan ataupun terjadi Perang Badar, iaitu untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk mengambil semula harta orang Islam yang dirampas oleh orang Quraisy ketika meninggalkan kota Mekah. Tujuannya hanya untuk mengambil hak harta orang Islam yang ditinggalkan semasa mereka berhijrah ke Madinah. Jadi mengambil hak sendiri. Baik, itu tujuan Nabi melancarkan. Niatnya adalah untuk menyekat saja dan mengambil harta-harta tersebut. Baik, begitu. Itu niat asalnya. Jadi perjalanan Nabi ini tadi, perancangan Nabi ini telah diketahui oleh Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan telah pun memberi pengkhabaran kepada Abu Jahal yang berada di Mekah. Baik, itu sejarahnya. Dan maka terjadilah peperangan pada 17 Ramadan bersamaan 12 Januari tadi, dinamakan Perang Badar. Baik, jadi dalam pertempuran tersebut
Yang harus kita ketahui ialah siapakah panglima-panglima yang terlibat. Panglima-panglima yang terlibat dalam peperangan tersebut. Baik, kita lihat di sini. Okey, panglima-panglima yang terlibat ialah orang Islam. Iaitu ini adalah panglima yang penting. Maksudnya sebagai orang hadapan. Jadi yang orang Islam iaitu Ubaidah bin Haris. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib itu adalah panglima Islam. Maka manakala panglima kafir pula ialah Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utsbah. Bermakna 3. Ini adalah pasangan. Bermakna kat sini ialah Utsbah berlawan dengan Ubaidah. Syaibah bertempur bersama Hamzah dan Al-Walid bertempur bersama Ali bin Abi Thalib. Itu pasangan dia orang. Yang bermakna ini kamu kena ingat. Dia punya parlimen ni kamu kena ingat. Ada 6 panglima. 3 di kalangan Islam dan 3 di kalangan orang kafir. Baik, dalam pertempuran yang dahsyat itu maka bermacam-macam. Bermacam-macam situasi. Masa memang dahsyatlah berperang kan, berperang. Bertubuh semua mereka menegakkan kebenaran. Baik. Jadi apa yang berlaku yang kamu semua perlu tahu ialah lihat di sini. Lihat di sini. Baik. Ini adalah bilangan tentera Islam. Kita boleh tengok kat sini. Islam, orang kafir. Ini tentera Islam diketuai oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bilangan tentera seramai 313 orang sahaja. 313 orang sahaja yang dilengkapi dengan 2 ekor kuda perang, 70 ekor unta sebagai tunggangan mereka. Terlalu kecil. Terlalu kecil bilangan tersebut berbanding dengan tentera kafir yang diketuai oleh Abu Jahal dan memimpin tentera seramai 1,000 orang. 1,000 orang. Berbanding tentera Islam hanya 313 orang. Dengan pemikiran kita, apa yang berlaku sebenarnya? Mesti kita lihat ialah tentera Islam yang akan kalah dengan 313 orang. Terlalu sedikit untuk bertempur dengan orang-orang kafir yang seramai 1,000 orang. Tapi Allah punya kuasa takdirnya, maka apa yang berlaku iaitu lihat tentera Islam yang syahid hanya seramai 14 orang sahaja. Manakala tentera kafir 70 orang terbunuh termasuk Abu Jahal. Abu Jahal sendiri terkorban. Terkorban dalam perang Badar. Dan 70 orang ditawan. Maksudnya dalam ditahan oleh orang-orang Islam. Baik. Kat sini kita lihat. Itulah pentingnya pertolongan Allah. Kita yakin dengan Allah dengan bilangan yang sedikit tapi boleh memberi kemenangan kepada tentera Islam. Baik. Baik. Jadi dari manakah datangnya perang Badar? Perang Badar ini sempena daripada suatu tempat pertemuan tadi, pertemuan tempat sempena tempat bernama Badar, Jadi mereka orang okey. Lihat kan? Okey, jadi sekarang ni Badar ni tadi tu satu tempat di mana pertemuan di antara tentera musyrikin dan juga tentera muslimin. Baik. Okey, itu dia. Jadi terjadilah perang Badar. Baiklah. Apa yang saya harapkan ialah kamu cuba buatkan nota secara ringkas. Yang penting-penting tadi, yang pertama iaitu tarikh, yang kedua tujuan,
Yang ketiga ialah bilangan panglima tadi. Lepas tu tentera. Bilangan tentera. Buat ikutlah, kalau boleh rakam tadi kamu lihat, kalau tak boleh kamu cuba tengok dalam buku tersebut. Ada terdapat dalam buku 11 dan 12. Kamu boleh baca dekat situ, cari poin-poin yang penting. Jadi apa yang saya harapkan, semoga anak-anak dapat sedikit ilmu pada petang ini, dan diharapkan dapatlah menambah pengetahuan kita. Jadi Ustazah sudahi pembelajaran kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.